Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, diharapkan semua dalam keadaan sihat wal afiat, apatah lagi dalam suasana kita berada dalam ujian Allah Ta'ala yang diturunkan kepada kita, satu tentera yang kita tak nampak dengan mata kasar kita, yang kita panggil dengan namanya COVID-19 ataupun Corona. Alhamdulillah hari ini kita dalam suasana PKPB yang telah pun memberikan sedikit kelonggaran untuk kita bergerak melaksanakan sebahagian kerja-kerja yang diizinkan oleh kerajaan kita dengan syarat-syarat yang cukup ketat, dengan SOP yang cukup jelas yang disediakan oleh pihak kerajaan. Topik kita pada hari ini untuk kuliah Ramadan ialah berkaitan dengan nuzulul Quran. Nuzulul Quran itu adalah bahasa Arab. Terjemahan kita ni ialah dengan maksudnya turunnya Al-Quran. Tuan-tuan dan puan sekalian, nuzul Quran ni sebelum kita cerita tentang turun Quran, Quran itu apa? Al-Quran ialah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara beransur-ansur selama 23 tahun melalui perantara malaikat yang amin, yang amanah, ialah Sayyidina Jibril alaihissalam. Itulah Al-Quran yang kita duk baca pada hari ini, yang kita bertadarus ataupun beridarah sepanjang Ramadan ini. Saya yakin semua yang mendengar kuliah kita ini telah pun sebahagiannya mengkhatam Al-Quran. Alhamdulillah. Ada yang baru separuh Al-Quran. Alhamdulillah. Ada yang baru suku Al-Quran juga, alhamdulillah. Tapi kalau tak mula baca lagi, itu kita sebut apa? Wala'iyyazabillah lah, no. Pasal saya tak baca apa lagi ni. Tapi harapnya itu bukan kita lah. Tuan-tuan bos sekalian, itu Al-Quran. Kemudian Al-Quran ini dia ada peringkat-peringkat penurunannya. Kita tahu bahawasanya Al-Quran merupakan kalam Allah Ta'ala yang tercatat kemas di Al-Lawh Al-Mahfuz, kemudian diturunkan daripada Lauh Al-Mahfuz ke Bait Al-Izzah. Dengar tuan-tuan, namanya Bait Al-Izzah. Bait Al-Izzah itu nama tempat yang diturunkan Al-Quran daripada Al-Lawh Al-Mahfuz, yang mana Bait Al-Izzah ini tuan-tuan puan sekalian berada di sama'id dunia. Di mana? Sama'id dunia, iaitulah di langit dunia. Kemudian daripada situlah Jibril AS membawa turun Al-Quran kepada langit, daripada Bait Al-Izzah kepada Nabi Muhammad ke dunia ini selama tempoh 23 tahun. Baik, apa yang kita boleh ambil dari Al-Quran Al-Karim? Kita kena ingat, Quran bukan diturunkan hanya untuk dibaca, dilagukan, tetapi Quran diturunkan untuk menjadi hidayah, menjadi petunjuk, pedoman kepada kita semua. Maka di dalam Al-Quran sewajibnya kita mengambil, faham dan kita amalkan. Sebagai apa? Sebagai panduan kehidupan kita sebagai hamba Allah Azza wa Jalla. Allah menyebut di awal surah Al-Baqarah, hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan.
Yang mana Quran itu sebagai hudan, petunjuk bagi semua manusia, dan menerangkan kepada manusia perbezaan antara yang batil dengan yang betul, antara yang dosa dengan yang pahala. Itulah Al-Quran, mencakupi ke semua aspek kehidupan kita, sekecil-kecil benda sehingga sebesar-besar benda, semuanya diceritakan di dalam Al-Quran. Bila kita sebut macam tu, kita faham bahawasanya Al-Quran ini bukanlah kitab yang biasa-biasa, mukjizat yang diturunkan Allah Ta'ala untuk umat manusia seluruhnya. Dan kita dalam keadaan kita sedang menghadapi Ramadan Al-Mubarak, bulan puasa ini pun adalah arahan perintah Allah yang disebut dalam Al-Quran. Maknanya hukum hakam agama yang kita laksanakan pada hari ini kesemuanya bersumberkan Al-Quran Al-Karim. Kemudian bukan itu sahaja, Al-Quran juga memberikan penjelasan secara qat'i bahawa di sana ada rujukan yang lain juga daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang disebut sebagai As-Sunnah, orang panggil hadis Nabi. Tak kiralah yang Nabi kata ke, yang Nabi buat ke, yang Nabi mengaku Nabi setuju benda tu. Nabi tak kata, Nabi tak buat, tapi Nabi setuju. Bila sahabat buat, dicerita, Nabi tak bantah. Itu pun hadis Nabi juga. Allah sebut, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang Nabi bawa mai dekat kamu semua, ambillah. Kena pegang, terima. Apa yang dibawa Quran, kita kena ambil. Apa lagi yang dibawa? Ialah sunnah, pun kita kena pegang dan ambil. Tuan-tuan sekalian, ini sempena dengan nuzul Quran ini, maka kita mendoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita dirahmati hidup kita seluruhnya dengan Al-Quran, kerana ia merupakan kitab yang penuh dengan karamah, penuh dengan barakah, penuh dengan rahmat dan seumpamanya, kebaikan-kebaikan yang banyak. Maka sebagai ingatan mesra lah daripada saya untuk semua yang mendengar, bahawa dalam Al-Quran untuk kita berinteraksi ataupun bertoleransi dengan corona ini banyak disebut tentang pertama asas untuk mencegah, memutuskan rantaian coronavirus ini ialah dengan menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan itu diutamakan sangat-sangat dalam Al-Quran. Allah menyebut, fathiyabaka fatahhir, maka pakaian kamu ni sila bersihkan, sucikan. Nampak tak? Kan? Kerana apa? Mungkin pakaian tercemar boleh adanya menyebabkan jangkitan kuman, virus dan sebagainya. Yang kedua, ayat yang perintah untuk kita berwuduk untuk salat. Waghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Nampak dah ni? Kalau 5 waktu kita salat, 5 kali berwuduk, masya-Allah, bersih, suci anggota badan kita. Tangan, tempat kita bersalam dengan orang, anda telah bersih kerana berwuduk tadi. Jadi saya tekankan bahawa banyak lagi lah ayat-ayat yang menjadi panduan untuk kita bagaimana untuk kita berinteraksi dengan kehidupan kita, khasnya dalam suasana kita sebagai hamba Allah Azza wa Jalla dan juga sebagai manusia, khasnya dalam menangani ataupun mengekang penularan yang dikatakan sebagai coronavirus ini. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam bis-shawab.